أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدئ، اللهم يا معيد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat, kurniaan, keberkatan, keampunan serta ilmu yang bermanfaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda di syurga kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita sambung perbincangan kita tentang surah Az-Zumar, yang mana pertemuan lepas kita sampai membincangkan ayat ke-9 walaupun kita membaca sampai ayat ke-10. Jadi kita akan ulang kembali daripada ayat 10 dan kita baca sampai ayat 15. Mari kita baca terlebih dahulu dan sila tuan pembaca selepas saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل
الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين صدق الله العظيم. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, surah Az-Zumar kita menyambung perbincangan yang ada dalam surah sebelumnya, iaitu surah Sad, yang mana surah Sad menitik beratkan kepada kita pentingnya bersabar seperti sabarnya Nabi Ayyub alaihi salam. Dan di dalam surah Az-Zumar kita ini dipentingkan apa? Dipentingkan ikhlas, ya. Ikhlas dalam apapun jua yang kita lakukan, yang kita buat. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawasanya kunci daripada dapat ikhlas itu adalah bersyukur dahulu. Maka pada awal yang kita bincangkan sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pentingnya bersyukur. Syukur itu yang akan menarik redha Allah nanti. Allah redha kepada orang-orang yang bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Pada perbincangan lepas kita jelaskan. Apa di antaranya? Di antaranya adalah mengingat kembali doa-doa kita yang lepas. Ketahuilah dengan mengingat kembali doa-doa kita yang lepas dan melihat bahawa kebanyakan daripada doa kita itu dimakbulkan oleh Allah sebenarnya. Kan tetapi kebanyakan manusia tidak ingat doa-doa mereka dan mereka tidak memperhatikan apa yang telah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, maka pada ayat yang kita bincangkan sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut dengan berfirman qul. Apa makna qul? Katakanlah, ya. Katakanlah ya ibadi. Qul di sini boleh maknanya sampaikan. Ya, qul ini ditujukan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW disuruh untuk menyampaikan, wahai Muhammad, tolong sampaikan kepada umatmu, terutama yang beriman. Qul ya ibadilladzina amanu. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang beriman. Ya, di dalam ya ibadi, tuan-puan, ada sebenarnya ya, namakan ya mutakallim. Asalnya adalah ya ibadi, ada ya mutakallim, okey, ya mati macam ni. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, dalam bahasa Arab ada kalanya ya mutakallim ini dihazafkan ataupun tidak disebutkan dalam penulisan, terutama bila tuan-puan apabila ayat tersebut atau perkataan tersebut pada posisi munada. Apa namanya munada? Yang diseru, yang dipanggil. Contohnya Rabbi. Rabbi sebenarnya ada ya juga. Rabbi, wahai Tuhanku. Rabbi firli. Tuan-puan lihat dia buang ya ada juga. Rabbi firli. Contohnya kan?
Rabbighfirli, dia buang ya dia juga. Alasannya tuan-puan dan kawan disebabkan ini jadi munada nama dia. Apa itu? Munada, yang diseru. Jadi seperti halnya juga adalah ya ibadi, didahului oleh ya harfun nida. Ya menunjukkan seruan ataupun panggilan. Wahai hamba-hambaku. Walaupun dalam tulisan tak ada, tetapi dalam terjemah kita kena pulangkan balik. Kita kena zahirkan balik. Wahai hamba-hambaku. Hamba-hamba yang macam mana? Alladzina amanu. Alladzina amanu ini jadi sifat kepada hamba tadi. Wahai hamba-hambaku yang beriman. So dia jadi sifat. Sifat kepada munada. Wahai hamba-hambaku yang beriman. Dia kata, disuruh Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang beriman. Apa yang perlu disampaikan? Ittaqu rabbakum. Ini, tuan-puan dan kasih sekalian, kandungan yang perlu disampaikan. Ittaqu rabbakum. Apa nak ittaqu? Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Ini kandungan yang perlu disampaikan. Seolah di sini titik, tuan-puan. Ittaqu rabbakum. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum. Tapi karena kita wasalkan, maka hamzah ini kita tak baca. Hamzah yang apabila di awal kita baca, tapi kalau di tengah kita tak baca, hamzah apa nama dia? Hamzah wasal. Ini nama dia hamzah wasal. Jadi kalau kita berhenti pada amanu, maka kita kena sebut ittaqu. Tapi kalau kita sambung, maka ya ibadilladzina amanu ittaqu. Kita kena terus sambung kepada ta dia tanpa menyebut hamzah itu. Hamzah ni nama dia apa? Hamzah wasal. Naam, hamzah wasal. Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Jadi misi utama kita hidup di dunia ini memang, tuan-puan kasih sekalian, adalah untuk bertakwa, untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau tuan-puan baca ayat-ayat yang dalamnya dakwah para nabi, tuan-puan lihat selalu dimulai ittaqu rabbakum, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Dan Nabi Muhammad pun disuruh untuk mengingatkan umatnya supaya menjaga takwa ini juga. Bahkan tak sah khutbah Jumaat kalau tak ada nama dia wasiat takwa. Sebab wasiat takwa itu merupakan rukun daripada sahnya khutbah. Maka mereka akan mulai terlebih dahulu dengan wasiat takwa ini. Jadi takwa merupakan kesimpulan daripada apa yang perlu kita buat di dunia ini. Niatkanlah untuk meningkatkan takwa. Takwa apa isi dalamnya? Isi dalamnya adalah berusaha sedaya upaya melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat perintah Allah, cuba buat, cuba lakukan semampu kita. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenali larangan-larangan Allah yang tidak dibenarkan kita melakukannya. Tinggalkan. Usahakan jangan terbabit dengan perkara tersebut. Ya, Datuk. Ya, sehingga dalam surah Al-Baqarah yang merupakan bahagian awal daripada Al-Quran, diingatkan tentang takwa ini juga. Seolah-olah inilah yang perlu kamu capai dalam hidup kamu. Disebut kalau kamu baca Quran, kamu mesti berusaha meraih takwa ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan ayat-ayat Al-Quran semua menghalakan kita kepada takwa ini, tuan-puan. Maka usahakanlah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Apa kesan
Sebelum itu, apakah realisasi daripada takwa tersebut? Realisasi daripada takwa tersebut adalah berbuat baik. Takwa itu kesimpulannya nanti apa itu? Berbuat baik. Kita ada kebaikan. Dan untuk orang yang berbuat baik ini, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang ahsanu, berbuat baik, fi hadhihi dunya, di dunia ini, hasanatun, dapat kebaikan. Hasanatun, dapat kebaikan. Dari segi bahasa, tuan-puan dikasih sekalian, kenapa hasanatun ni baris depan? Siapa tahu? Ataupun marfu' seperti ini. Sebab dia apa? Mubtada muakhar. Betul. Adalah mubtada muakhar. Kenapa dia mubtada muakhar? Sebab didahului dengan jar majrur. Lilladzina. Ini adalah jar, ini majrur. Jar majrur ini jadi khabar muqaddam, nama dia apa? Khabar apa nama dia? Khabar muqaddam. Ahsanu ini dan selanjutnya namanya jumlah silah. Apa nama itu? Jumlah silah. Jumlah silah itu adalah ayat yang terletak selepas isim mausul. Itu namanya jumlah silah. Dan biasanya la mahalla laha minal i'rab. Dia tak ada kedudukan. Bagus. Jadi ini adalah mubtada muakhar. Seolah-olah asalnya, tuan-puan dan kawan, hasanatun lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Format ayat dia pada asalnya macam mana? Hasanatun. Sebab mubtada ni biasa di depan tahu. Tetapi dia letak belakang. Jadi kalau kita balikkan kepada bentuk asal, maka kita seolah-olah hasanatun lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya. Itu asalnya. Cuma ditukar. Hadhihi itu hanya penegas saja. Pelengkap dia. Kata isyarah dia kan. Isim isyarah yang menunjuk dunia ni balasan bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ni di dunia ni lah. Bukan di alam lain pun, di dunia ini dia akan dapat kebaikan. Jadi kita kata tadi manifestasi daripada takwa adalah ahsanu. Dia berbuat baik. Dan didahulukan di sini khabar, tuan-puan, daripada mubtada. Nak bagi tahu kepada kita, kau buat baik je lah dulu. Masalah balasan nanti cerita. Allah pasti akan balas. Allah pasti akan beri yang terbaik untuk kamu. So, lilladzina ahsanu, jadilah orang yang buat baik dulu. Bagi ihsan dulu Jadilah orang yang buat ihsan dulu. Nanti yang tu mesti dapat. Seolah-olah amal dulu baru dapat balasan dia. Setengah kita dia nak minta balasan dulu, berapa nak dapat dia kata. Baru aku buat. Tapi kalau benar orang bertakwa, yang antara ciri khas dia akan berbuat dulu. Dia melakukan dulu. Bertindak dulu. Hasil insya-Allah Allah tak akan pernah mengecewakan. Allah pasti akan membalas dengan yang terbaik. Sehingga Allah pastikan lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Pasti ada kebaikan yang akan dapat. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang kasih sekalian, untuk melakukan kebaikan ini kadang-kadang kita menghadapi cabaran. Kita nak melakukan kebaikan itu di kampung kita sendiri susah. Ada orang yang tak suka dengan kebaikan kita lakukan, sehingga mereka menghalang-halangi kita. Apa kita nak buat, tuan-puan?
kalau tuan-puan rasa tak boleh nak menghadapi cabaran tu, pi tempat lain. Jangan kita merasa bahawasanya kerana aku tak boleh buat kat sini, okey tak apalah, tak boleh, tak buat apa-apa pun tak apa. Dah nasib aku, dah kampung aku macam ni, kan? Aku duduk kat sini tak boleh buat apa-apa. Jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat yang selepasnya, wa ardullahi wasi'ah. Dan bumi Allah itu luas. Arti kata, apabila kamu tidak boleh melakukan kebaikan di kampung halaman kamu, kamu pergilah berhijrah. Cari tempat lain yang kamu dapat dengan mudah, leluasa untuk melakukan kebaikan. Maka ketika Nabi SAW mendapatkan cabaran, tantangan semasa berdakwah dan melakukan kebaikan di Mekah, kan? Allah suruh dia pindah. Hijrah Madinah. Berhijrahlah ke Madinah. Jadi kita kena berusaha mencari tempat yang paling mudah untuk kita dapat melakukan kebaikan, untuk dapat meningkatkan ketakwaan kita. Apabila tempat tersebut tidak membantu kita untuk melakukan kebaikan dan menghalang kita untuk meningkatkan ketakwaan kita, tinggalkan. Hijrah. InsyaAllah dengan berhijrah tersebut kita akan jumpa nanti tempat-tempat yang kita rasa kita dapat melakukan kebaikan dengan lebih mudah dan lebih baik lagi. So kata Allah, wa ardullahi wasi'atun. Apa makna ardullah? Dan bumi Allah itu luas. Ardu ini adalah mubtada. Ini ayat baru, mubtada. Mana khabar dia? Wasi'atun. Ini adalah khabar dia. Kenapa dia muannas? Siapa boleh jawab? Ardu itu adalah muannas majazi nama dia, iaitu muannas yang secara lafaz tidak menunjukkan muannas, secara jantina pun tidak menunjukkan muannas, tetapi dia dianggap muannas berdasarkan kebiasaan. Kebiasaan orang Arab, maka mereka melihat bahwasanya itu, iaitu bumi itu, mereka anggap sebagai muannas. Jadi wa ardullahi wasi'atun. Okey. Jadi untuk melakukan kebaikan, kalau perlu berhijrah, hijrahlah. Cari tempat yang sesuai untuk kita. Maka bagi orang beriman, tuan-puan kasih sekalian, negeri dia adalah di mana dia boleh dapat melakukan kebaikan lebih banyak. Itulah negeri dia. Negeri dia bukanlah seperti yang kita selalu fahami, kan? Mana negeri kita, mana saya lahir, itulah negeri saya, kan? Sebenarnya bagi orang Islam, negeri kita adalah di mana kita boleh melakukan kebaikan dengan lebih baik. Itulah negeri kita. Kalau tuan-puan rasa di Kuala Lumpur ni lah tuan-puan boleh lakukan kebaikan, inilah negeri tuan-puan. Dan ingat, Allah tak akan tanya nanti, awak kampung mana? Malaikat tanya, awak kampung mana, ya? Dia kata. Di pada mahsyar, malaikat berkenalan. Boleh tak kenalkan diri? Asal dari mana? Malaikat tak akan tanya tuan-puan. Bagi saya selalu prinsip tuan-puan, kampung saya adalah di mana saya boleh melakukan kebaikan dengan lebih maksimum. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi kita berhijrah sebab apa tadi? Sebab apa tadi tu? Nak dapat melakukan kebaikan. Yang mana di tempat kita tak boleh melakukan mungkin. Terpaksalah kita berpindah. Jelaslah tuan-puan, hati kita tetap dekat dengan di mana kita dilahirkan. Hati kita cenderung kepada
tempat kita dibesarkan. Betul tak? Ya. Kadang-kadang demi melakukan kebaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik, kita tinggalkan kampung halaman kita. Ya, rindu datang kadang-kadang. Maka sabarkan diri. Ya, sabarkan diri. Ingat sehingga Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat tersebut, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu disempurnakan pahala mereka. Kita terjemahkan sesungguhnya. Nak terjemahkan, dahulukan apa itu? Naib fa'il dia. Sesungguhnya orang-orang sabar itu yuwaffa, ini majhul. Disempurnakan. Sesungguhnya orang-orang sabar itu disempurnakan balasan mereka bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa dapat dikira. Hisab di sini maksudnya tanpa dapat dikira. Sekali lagi, sesungguhnya orang-orang sabar itu dibalas, disempurnakan balasan mereka tanpa dapat dikira. Dalam arti kata di sini, satu adalah diingatkan kebaikan pasti ada cabaran dia. Pasti ada ujian dugaan dalamnya. Apa yang perlu kita buat? Sabar. Sabar. Dan apabila kita dapat bersabar, ganjarannya bukan calang-calang. Ganjarannya sangat dahsyat. Satu, ganjarannya disempurnakan. Kenapa maksud disempurnakan, tuan-puan? Seolah-olah kita melakukan itu 100%. Yang biasanya kita dalam melakukan kebaikan tak dapat nak capai yang 100% tu. Mesti ada kurangnya, mesti ada kelemahan dia. Betul tak? Tetapi inilah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia lihat kita dapat bersabar dalam melakukan kebaikan itu, Allah bagi komplit balasan dia. Seolah-olah kita melakukan amalan itu dengan sempurna. Itu satu. Balasannya sempurna, lengkap. Yang kedua adalah bighairi hisab. Ditambah pula itu, ada kemungkinan Allah akan balas dengan balasan yang tak dapat dikira. Maksudnya adalah, kalau kita pergi ke masjid, solat berjamaah di masjid, ada tak hitungan-hitungan pahala dia? Ada, kan? 27 kali ganda, kan? Tuan-puan bersedekah, satu sedekah itu digandakan oleh Allah, mungkin boleh jadi 10 boleh menjadi 70, kan? 70 boleh menjadi 700, kan? Kan ada satu ukuran tertentu. Ingat, pahala sabar tak ada ukurannya. Tak ada ukuran di sini boleh membawa maksud begitu banyaknya yang akan didapatkan. Tak ada ukuran di sini membawa maksud adalah suka hati Allah nak bagi berapa. Tapi ingat, di awal itu dah dikatakan yuwaffa, balasan itu mesti sempurna, mesti lengkap. Biasanya balasan yang sempurna menyenangkan hati, tak tahu puan? Menyenangkan hati, kan? Jadi Allah jamin untuk orang yang sabar pahala tanpa hisab ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini yang disuruh pada Nabi SAW agar menyampaikan hal ini. Satu, kepada siapa disampaikan? Kepada orang beriman. Untuk apa mereka? Apa yang perlu mereka? Satu adalah bertakwa. Ini seolah-olah poin pertama adalah bertakwalah. Yang kedua adalah buat baik. Yang ketiga, kalau engkau perlu berhijrah, pergilah berhijrah. Yang keempat, balasan daripada usaha kamu itu.
Ini 4 poin yang perlu disampaikan Rasulullah kepada orang-orang yang beriman. Apabila tuan-puan di antara orang yang beriman, ambil caknalah dengan ayat ini. Ya? Sebagai satu perkara yang perlu kita perhatikan. Baik, adakah itu sahaja yang disuruh Rasulullah untuk sampaikan? Disambung ayat ini dengan qul selanjutnya. Qul maknanya apa? Arahan satu lagi. Perkara yang perlu disampaikan lagi. Qul, katakan wahai Muhammad. Apa nak inni? Sesungguhnya aku umirtu diperintahkan. Ya. Sesungguhnya aku diperintahkan an a'buda. An ini supaya ataupun untuk. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah mukhlisan. Mukhlisan ini dalam bahasa Arab kedudukannya sebagai hal. Ya. A'buda ini fi'il dengan fa'il dalamnya. Apa dia tu? An dia huruf nasab. Ya, betul? Ya, betul. Kejap lu. So, kerana huruf nasab, maka dia jadi baris atas. Okey. Ini kesan daripada huruf nasab. Dia baris atas jadi dia. Okey? Baik. Masdar muawwal. Bagus. Betul juga. Tak salah pun. So, tuan-puan dan kasih sekalian, inni umirtu. Ini adalah ini. Kalau tuan-puan rasa adalah huruf inna kan? Huruf nasab dan taukid. Ya kan? Huruf nasab apa maknanya? Dia akan menyebabkan dia baris atas kan? Dan taukid. Wat taukid. Taukid maknanya penegasan. Mana isim dia? Isim dia adalah ya mutakallim tu. Ini adalah isim inna. Umirtu ini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Majhul. Betul tak? Fi'il madhi majhul. Kalau majhul ini dia perlukan apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'il dia? Adalah tu. Ini naibul fa'il dia ya. Okey, dia naibul fa'il. An, betul. An ini harfun nasab dan masdariyah. Nama dia wal masdariyah. Huruf nasab dan masdariyah nama dia. Maknanya huruf nasab dia akan jadikan perkataan lepas dari baris atas. Dia buat tak? Dia buat. Jadi baris atas an a'buda. Okey. Masdariyah maknanya apa? Maknanya iaitu yang ada pada sini ni seolah-olah dia masdar. Umirtu li'ibadatillah. Saya ibadah. Sebab saya tanya kenapa dia letak a, dia tak letak Li, kan? Sebab dia nama dia an masdariyah. Nama dia. Yes. Jadi seolah-olah di sini umirtu li'ibadatillah. Dan mukhlisan ni hal dia. Okey. Dalam arti kata ketika menyembah Allah itu apa yang perlu kita tanamkan pada diri kita, yang kita rasakan pada kita, ibadatillah, untuk iaitu ikhlas kepada Allah. Ikhlas. Ikhlas kepada Allah. Ikhlas macam mana tuan-puan? Menyerahkan ad-din. Ad-din ni adalah agama. Amalan kita tu. Menyerahkan, memurnikan apa yang kita buat itu hanya untuk Allah saja. Mukhlisan. Dengan mengikhlaskan ad-din. Ad-din ni apa tu? Agama untuk dia. Untuk siapa? Untuk Allah saja.
Kita buat hanya untuk dia saja. Ini dia. Dari segi bahasa Arab, tuan-puan kata, kenapa ad-din ni baris atas? Mukhlisan lahuddin. Kalau ini baris atas sebab apa? Sebab dia jadi hal kan? Dia mansub, ya kan? Ad-din ni jadi baris atas apa sebab tahu? Yes, maf'ulun bih. Tapi maf'ulun bih kepada siapa? Ia maf'ulun bih kepada hal yang sebenarnya dia mengandungi makna fi'il. Dalam keadaan mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa? Inilah objek dia. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amalan, lahu, untuk dia saja, untuk Allah saja. Ya. Sebenarnya kalau tuan-puan faham prinsip hamba, tuan-puan akan boleh menerima itu. Okay. Dulu pernah saya bertanya kepada tuan-puan, apakah kata kunci bagi hamba, tuan-puan? Kata kunci bagi hamba apa dia, tuan-puan? Apa dia tu? Abudu? Ya. Hamba diri, apa dia tu? Kenapa seseorang itu dikatakan hamba, tuan-puan? Dia adalah milik Tuhan dia. Dan dia tak memiliki apa-apa. Seorang kalau hamba, tuan-puan kan, dia bekerja, hasil kerja dia untuk siapa? Tuhan dia. Okay? So, kalau kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah, maknanya semua yang kita kerjakan mesti untuk dia. Jadi, hamba itu memang kena pulangkan balik semua kat dia. Jadi, itu hamba Allah. Jadi, ketika kita memahami prinsip hamba tadi itu, automatik kita akan mudah untuk ikhlas. Ya. Dia punya, ya Allah, silakan ambil. Sebagaimana seorang hamba, tuan-puan, dia bekerja, ya kan? Dia pergi ke sawah ladang, ya kan? Dia pangkul, dia buat kebun itu menjadi kebun yang subur. Datang, ya, buah dia, tuan-puan, majikan dia ambil kemudian jual. Boleh dia komplain, aku dah payah-payah tanam tahu, kau nak ambil macam tu je ke? Ya. Masa tu kalau kita faham, awak kan hamba cuma, kan, terserah majikan lah dia nak buat macam mana. Ya. So kita apabila faham prinsip hamba ini, maka memang mau tak mau kita ikhlaskan apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan untuk Allah saja, yang merupakan majikan kita, tuan kita. Okay? Jadi di sinilah, tuan-puan dikasihi sekalian, Allah ingatkan ikhlas. Ke surah Az-Zumar, di antara penekanannya pada apa tu? Ikhlas. Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi bagi tahu kepada umatnya, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan menyerahkan semua yang aku buat ini untuk dia saja. Lahuddin. Ya. Ya saya. Kepada mukhlisan, yes. Ya, dia boleh saja maf'ul bih kalau sekiranya dia memerlukan kepada maf'ul bih. Seolah-olah dia beramal di sini. Dia isim fa'il, yes, betul. Setiap, yes, dia isim fa'il ni adalah perkataan yang dalam bentuk isim tetapi dia mengandungi makna perbuatan. Ya. Ketika dia memerlukan kepada objek, maka kita kena datangkan objek dia. Ada masa dia mungkin dia tak memerlukan objek, dalam arti kata dia lazim, maka tak perlulah kepada objek.
Contoh yang banyak hal tuan-puan didatangkan dalam bentuk lazim. Ja'a sari'an. Dia datang laju, ya kan? Dalam keadaan laju. Kenapa tak ada tambahan apa lagi? Sebab sari'an tu adalah lazim, laju. Ya kan? Okey, ja'a mutaakhiran. Dia datang lambat. Setakat tu bolehlah. Tetapi ketika kita katakan tuan-puan seperti ayat ini, an a'budallaha mukhlisan, artinya mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa? Ad-din. Ya. Segala yang berkaitan dengan agama yang kita buat ni serah untuk Allah semata. Itu okey. Boleh Silakan lagi, silakan. Yuwaffa adalah majhul. Ya. Ini pun majhul. Jadi ya, ini adalah fi'il mudhari' majhul. Saya tak detailkan sebab rasanya tuan-puan tahu dah, ya. Fi'il mudhari' majhul. So dia perlukan apa kalau dia majhul? Naibul fa'il, dan inilah naibul fa'il dia. Naibul fa'il dia. Ustaz, kenapa ajrahum baris atas? Sebab dia jadi maf'ulun bih kat sini. Ya? Maf'ulun bih kepada siapa Ustaz? Maf'ulun bih kepada yuwaffa. Sebab apa? Yuwaffa ini di antara, kalaunya dia maklum, yuwaffi jadi dia, kan? Dia akan perlukan kepada dua maf'ulun bih. Maf'ulun bih pertama yang mana? Asalnya adalah as-sabiruni. Ini adalah jadi maf'ulun bih pertama. Tapi kerana dia ditukar jadi majhul, maf'ulun bih pertama tu diambil, dijadikan naibul fa'il. Yang maf'ulun bih kedua jadi maf'ulun bih saja. Maf'ulun bih satu. Ini segi bahasa dia. Nak jadikan dua maf'ulun bih? Dia jadikan Innama yuwaffillahu. Datangkanlah fa'il dia. Tambahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyempurnakan bagi orang-orang sabar balasan mereka. Tuan-puan tambahlah Allah. Innama yuwaffillahu sabirina. Sabirun tukar jadi sabirin. Ajrahum bighairi hisab. Cara dia macam tu, ya. Kalau sekiranya kita nak zahirkan kembali sabirun tu jadi maf'ulun bih. So kita kena ambil, kena datangkan iaitu fa'il dia balik. Ya. Okey, bagi yang faham faham, ya. Yang tak faham angguk-angguk je lah, ya. Apa? Kalau teman-teman tengok balik video nanti saya share. Apa? Baik, tuan-puan dan puan. So, apakah arahan Allah kepada Nabi Muhammad? Satu, suruh bagi tahu ni. Kedua adalah suruh bagi tahu juga bahawa diri Nabi ni diperintahkan untuk ikhlas beribadah. Kalau kita lihat, ini Nabi yang disuruh untuk ikhlas beribadah, kan? Ya. So, apa kaitan dengan kita? Supaya kita menteladani Nabi itu juga. Walaupun Nabi yang disuruh ikhlas, kita pun hak umat dia ni disuruh untuk ikhlas juga. Ikutilah cara Nabi, insya-Allah kamu akan berjaya seperti para Nabi itu juga. Okey. Apa yang diperintahkan lagi? Satu, ikhlas. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Wa umirtu. Apa maknanya? Dan aku diperintahkan. Dan aku diperintahkan li an akuna, supaya aku menjadi. Li an akuna ni apa makna itu? Supaya aku menjadi awwala, orang pertama, al-muslimin, yang berserah diri. Ya. Wa umirtu, dan aku diperintahkan li an akuna, supaya menjadi awwala, orang pertama, al-muslimin, yang berserah diri. Ya. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Arti kata,
orang yang pertama yang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bergantung kepada dia. Jadi disuruh Nabi. Awak dulu. Dia kata awak jadi contoh bagi umat supaya apapun dalam hidup dia ni diserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi pada ayat ini disuruh buat seperti itu, kita umat dia buat jugalah macam tu. Insya-Allah kita akan hidup mulia seperti mana hidup para nabi dan rasul. Jadi wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Kalau saya nak detailkan panjang, saya takut tak habis lagi kita. So kita lihat dulu kenapa, satu soalannya, kenapa aku nak baris atas, siapa tahu? Sebab ada an huruf nasab. Okey. Awwala baris atas sebab apa? Khabar kana. Akuna ini ada dalamnya isim. Ada isim kana, ya. Maka awwala adalah khabar kana. Ya. Khabar kana mansub, dia baris atas. Supaya aku menjadi orang pertama, awwala al-muslimin, orang yang berserah diri. Dalam arti kata tuan-puan, tanda orang ikhlas adalah dia selalu serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tempat mengadu. Dia ada tempat untuk mengembalikan kesusahan, kerungsingan, masalah hidupnya, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan segan-segan tuan-puan menyampaikan kesusahan tuan-puan kepada Allah. Justru dengan cara itu Allah suka kepada hamba-Nya. Ya? Kan kita pernah mendam, seganlah ustaz. Segan dengan Tuhan, kan? Segan dengan Tuhan tuan-puan kalau tuan-puan berdosa. Segan pada tuan-puan kalau tuan-puan nak lakukan maksiat, kan? Tetapi selagi tuan-puan nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik, jangan segan. Mintalah dengan yakin Allah memakbulkannya, dan Allah suka suka apabila melihat hamba-Nya meminta kepadanya. Kankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, ud'uni astajib lakum, dia kata. Mintalah ke aku, dia kata. Astajib lakum, aku akan makbulkan, aku akan perkenankan, dia kata. Tengok iblis pun tuan-puan, dia berani minta tahu. Walaupun dia berdosa, kan? Dia dah tahu dah tu berdosa tuan-puan, tapi dia minta, ya Allah tangguh untuk aku, dia kata. Bagi aku umur panjang, dia kata. Allah bagi ke tak? Allah bagi, kan? So kenapa kita tak adalah dosa macam iblis, kan? Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab doa itu adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah yang baik untuk kita, dan kita diganjar dengan doa itu, tahu. Kita akan dapat pahala dengan doa itu. Seperti mana kita diganjar untuk melakukan solat, kita diganjar dengan melakukan sedekah, berdoa itu pun ada ganjarannya untuk kita. Dia adalah ibadah. Baik, tuan-puan kasih sekalian, berapa dah yang diperintah kepada Nabi itu? Bagi tahu benda tadi itu, kan? Diperintahkan dengan Nabi satu ni kan, untuk sampaikan ni. Yang kedua diperintahkan untuk ikhlas beribadah. Ini dua, kan? Dua dalam arti kata yang diperintahkan. Yang ketiga diperintahkan untuk apa? Orang pertama berserah diri. Ini yang ketiga, perintah Allah pada Nabi. Baik, yang keempat apa? Yang keempat, qul, katakan juga. Qul, katakan, inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir. Akhafu di sini boleh makna khawatir, risau. In asaitu rabbi,
jika aku menderhakai Tuhanku. Jika aku menderhakai Tuhanku. Tengok Rabbi kat sini tuan-puan dan kasih sekalian, dia kekalkan ya. Mutakallim dia. Pada Rabbighfirli dibuang ya dia. Sebab yang dibuang tu pada tempat jadi munada. Kalau dia tak jadi munada, balik. Wujud dia balik. Ada satu lagi nanti tuan-puan dibuang apabila dia di akhir, kadang-kadang di ujung. Dia ada juga kadang-kadang. Baik, inni akhafu, sesungguhnya aku khawatir, in asaitu rabbi, jika aku menderhakai Tuhanku, azab yaumin azim, seksaan hari yang begitu dahsyat. Azaba di sini tuan-puan, dia berbaris atas. Apa sebab? Maf'ulun bih. Bagus. Maf'ulun bih kepada apa? Di sini dia maf'ulun bih kepada akhafu. Seolah-olah ayat ni tuan-puan dikasih sekalian, ada sentence yang menyampuk. Seolah-olah sebenarnya inni akhafu azab yaumin azim. Ayat asalnya seperti itu. Sesungguhnya aku khawatir seksaan hari yang begitu dahsyat. Bila aku rasa takut tu, in asaitu rabbi, jika aku menderhakai. Jadi orang beriman ni tuan-puan, muncul takutnya apabila dia buat perkara derhaka, dia buat maksiat. Sekiranya tuan-puan tak terbabit dengan maksiat, tuan-puan tak perlu takut. Tuan-puan perlu ada wujud rasa optimis, rasa raja, berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada tuan-puan kebaikan, kan? Tapi kalau sekiranya kita dalam derhaka, dalam dosa, barulah kita takut. Dan takut itu kita datangkan untuk apa? Untuk halang kita daripada terbabit daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan dia untuk itu. Jadi in adalah in syartiyah, betul. In syarat, in asaitu rabbi. Jumlah ini tuan-puan, karena dia menyampuk di antara sentence yang belum lengkap lagi. Ini kan ayat akhafu ni tak lengkap lagi kan? Dia lengkap dengan azab yaumin azim. Tiba-tiba menyampuk ni. Bahasa kita ayat menyampuk kan? Menyampuk pula dia. Aku tak habis lagi cakap dah menyampuk dia kan? Dalam bahasa Arab, sentence yang macam ni namanya jumlah i'tiradiyah. Nama dia apa dia tu? Jumlah i'tiradiyah. Ayat menyampuk. Kalau tak ada pun tak apa kan? Asaitu rabbi. Dia perlu juga sebenarnya. Tapi semestinya ini ni kat belakang. Semestinya. Tapi kenapa duduk depan ni? Nak bagi tahu takut engkau tu masa ni je sebenarnya. Faham tu? Kita mengingat takut itu yang menyelubungi kehidupan orang beriman. Tak boleh takut yang menyelubunginya. Kalau asyik takut je tuan-puan dan kisah, tak boleh buat kerja kita. Arti kata takut bukanlah sesuatu yang apa tu? Yang dominan dalam hidup orang beriman. Dia takut ada syarat dia. Takut masa ni je. So kalau tak ada ni, itulah berlaku ayat lain. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang tak perlu takut dan tak perlu sedih. Tak ada apa nak disedihkan. Tapi kalau awak ada terbabit dengan dosa, barulah risau. Ya Allah, aku dah silap ini. Tapi ada dibagi oleh Allah jalan keluar dia juga. Apa dia tu? Taubat, tubu ila Allah. Jangan berlarut-larutan dalam perasaan takut. Yang perasaan takut itu boleh membawa kita kepada yang negatif. Yang negatif dia apa itu?
berat untuk melakukan kebaikan. Bahkan kita menganggap bahawasanya abilah aku ni ya, tak ada peluang lagi dah. Itu bisikan syaitan lah tu. Ya kan? Sesat jadi dia. Ya. Jadi ini syarat dia. Awak takut tu bila in asaitu rabbi. Kalau aku tak menderhakai Tuhanku, maka aku berada dalam raja, dalam suasana optimis, tenang, tentram, iaitu tak ada sedih, tak ada takut, confident dengan apa yang kita buat, ya kan? Allah ini akan tolong kita, Allah akan keluarkan kita daripada kesusahan hidup kita ni. Ini mesti ada dalam diri kita. Jadi kenapa ada ayat menyampuk ni? Supaya orang jangan salah faham bahawa takut itulah yang mendominasi diri dia. No, in asaitu rabbi. Ya. Faham ya? Baik. Jadi azab ini jadi apa tadi tu? Maf'ulun bih kepada akhafu. Ya. Baik. Tuan-puan dan kasih sekalian, kita nak habis dah. Tak habis. Okey, kita sambung. Jadi ini perkara keempat yang diperintahkan kepada Nabi supaya menyatakan takutnya bila dia menderhakai Allah. Itu takut dia. Baik. Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini. Seolah-olah di sini ditegaskan lagi. Katakanlah Allah ini tuan-puan. Kenapa dia baris atas kat sini? Siapa boleh jawab? Maf'ulun bih juga, betul. Maf'ulun bih kepada apa? Maf'ulun bih kepada a'budu. Jadi maf'ulun bih di sini muqaddam. Ya? Maf'ul muqaddam, ya? Maf'ul muqaddam, maf'ulun bih yang dikedepankan. Dalam bahasa Arab, maf'ulun bih yang dikedepankan itu prinsipnya seperti iyyaka na'budu. Tuan-puan terjemah macam mana? Sahaja, yes. Hanya Allah sahajalah yang aku sembah. Ya. Dalam istilah balaghah namanya taqdim ma haqquhu ta'khir. Mengedepankan apa yang semestinya di belakang. Maka tujuannya adalah yang tadi lil hasar. Ada makna hanya tadi tu. Hanya, katakanlah hanya Allah yang aku sembah. Nak bagi tahu. Nak menegaskan lagi pentingnya ikhlas tadi tu. Pentingnya menjadikan ibadah kita hanya untuk Allah. Mukhlisan lahu dini. Dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan mengikhlaskan agamaku hanya untuk dia saja. Untuk Allah saja. Qul, katakan wahai Muhammad, lakukan seperti itu. Bagi tahu mereka, tegaskan bahawa umat engkau perlu menyembah Allah sahaja dan ikhlas semata-mata untuknya sahaja, tuan-tuan. Mukhlisan lahuddin. Okey? Dan disambung oleh ayat selanjutnya, untuk umat aku, untuk aku, kena buat macam ni. Tapi kalau hang nak buat cara lain, nak sembah yang lain, buatlah suka hati. Fa'budu ma syi'tum min duni. Apa dia? Fa'budu. Maka sembahlah oleh kamu apapun yang kamu inginkan daripada selainnya. Selain siapa itu? Daripada Allah. Kalau kamu nak nyembah berhala, buatlah. Hantar engkau lah. Nak sembah lembu, silakan. Nak sembah matahari, suka hatilah. Tapi aku, umatku, no way. Kami hanya akan menyembah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi ini, yang telah menyediakan kehidupan bagi manusia dan bagi makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi kamu silakan. Maknanya di sini tuan-puan ya, tak ada paksaan untuk orang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dipaksa. Ya.
Walaupun ada kata ulama tuan-puan, ayat ini kena mansuh, kena batalkan oleh ayat perang. Ya, ada hadis Nabi yang menyebutkan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhada an la ilaha illallah. Ada satu hadis nyatakan bahawasanya Rasulullah bersabda, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya? Ayat itu kata ulama sebenarnya ditujukan jika ada orang yang ingin memang memerangi Islam dan berusaha untuk mencari pasal dengan orang Islam. Ya? Maka barulah dia itu. Tapi ada pendapat memang sehingga mereka mengambil pendekatan keras kadang-kadang. Ya? Itu pendapat mereka. Tapi kalau kita lihat daripada prinsip asal ayat Al-Quran adalah menunjukkan bahawa ibadah itu masing-masing. Ya, tak ada paksaan. Bahkan kita selalu kenal dan selalu baca pada lakum di nukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama aku. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Qul, cuma katakan kepada mereka Muhammad. Kepada siapa ni? Kepada orang yang menyembah selain Allah ni. Qul innal khasirin. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang merugi. Orang-orang merugi siapa dia? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang merugi adalah orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka yaumal qiyamah. Selalu landasannya tu yaumal qiyamah, garis bawah yaumal qiyamah tu. Yang rugi sebenar rugi adalah apabila kerugian itu berlaku di hari kiamat, di hari akhirat nanti. Ini panduannya. Jadi kalau ada orang melihat bahawasanya rugi itu di dunia ini, sebenarnya dunia ini tuan-puan dan sekalian tak ada nilai di sisi Allah. Hanya tak lebih nilai daripada sayap lalat, kan? Dunia ini. Jadi kalau orang anggap bahawa awak tak dapat ni, rugilah. Bukan rugi sebenarnya. Tak rugi pun. Rugi kita bila dia di akhirat kita tak dapat redha Allah, tak dapat balasan daripada Allah, tak dapat kurniaan Allah di sana, barulah nama dia rugi. Apalagi tuan-puan, kerugian itu bukan hanya membabitkan diri kita saja, keluarga pun rugi. Arti kata tak ada siapa yang boleh tolong kita. Kita dah tak ada amal soleh, anak-anak pula pun kaki maksiat. Sebenarnya kita boleh berharap siapa dia tu? Kalau aku kurang, nanti anak aku bolehlah top up sikit dia, kan. Masalah yang nak tolong top up ni tak ada. Maka pentingnya dalam Islam tuan-puan memastikan anak keluarga kita sama bahtera dengan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Tanggungjawab kita tu, anak dan keluarga kita. Jadi orang yang rugi nanti tak ada keluarga yang boleh harapkan. Dah diri sendiri tak ada apa-apa, keluarga pun tak ada. Ini yang rugi kata Allah. Maka beruntunglah tuan-puan dan kasih sekalian, dulu saya lalai tapi alhamdulillah saya taubat, dan kemudian anak-anak saya pun nampak lagi kecil dah terjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat mereka ini istiqamah, kan? Beruntunglah tuan-puan. Mereka ini akan support tuan-puan, bantu tuan-puan nanti. Okey. Siapa yang akan rugi nanti? Orang yang seperti itu. Ala dzalikal khusranul mubin. Ala maknanya ketahuilah. Ala ini nama harfu apa tu? Tanbih, harfu tanbih. Ketahuilah, zalika itulah. Itu yang mana?
orang yang rugi di akhirat tu nanti. Rugi yang tak memberi manfaat untuk diri dia dan juga keluarga dia pun tak ada yang boleh memberi manfaat. Zalika, itulah al-khusran, kerugian. Al-mubin, yang nyata. Ya. Di sini kalau tuan-puan lihat, zalika ini adalah mubtada, tuan-puan. Al-khusran ini adalah khabar dia. Dan khabar dia letak alif lam. Biasa khabar ini adalah nakirah, tuan-puan. Apabila ada khabar dalam bentuk makrifah, maknanya adalah di sana ada penegasan benar-benar. Dan itulah yang kerugian, benar-benar kerugian yang nyata. Ya? Benar-benar. Ya? Betul-betul. Itulah kerugian. Maka kalau tuan-puan jumpa lagi, kan, ayat dalam Al-Baqarah tersebut, ulaika ala hudam min rabbihim, mereka itu adalah yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka. Sambung. Ika humul, ada alif lam juga tak? Humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Tu. Ya, maka ditambah tu. Apa fungsi huwa tu? Mana? Ada huwa. Zalika huwa. Huwa. Ada huwa sebenarnya. Huwa ni nama adalah, satu adalah damir rusya'an nama kadang-kadang. Damir rusya'an. Damir yang untuk itu yang menegaskan tadi itu. Zalika huwal khusranul mubin. Itu adalah dia yang benar-benar kerugian yang nyata. Sebab ada huwa tu yang benar-benar. Dengan alif lam tu pun macam tu juga. Macam mana? Satu lagi yang khasiru anfusahum. Iya. Lebih kan? Iya. Wa ahlihim. Itu atap dia. Iya. Tapi kenapa ahli itu tak nampak dia nasab? Tak ada nasab dia. Sebab di sini ahli ni nama dia, tuan-puan dan kasih sekalian, namanya ada jamak namanya mulhaq. Dia ini jamak dia adalah jamak mulhaq bi jamak muzakkar salim. Ada, tuan-puan dan kasih sekalian, perkataan tersebut dia jamak muzakkar salim betul-betul. Seperti apa dia? Muslimun, kan? Muslimun kat sini, muslimun jamak dia muslimuna. Biasanya jamak yang seperti ini adalah daripada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ahlun ini bukan bentuk isim fa'il, isim maf'ul, tapi dijamakkan dengan ahluna. Ini jamak nama dia, ditambahkan waw dan nun. Sebenarnya dia tak layak untuk dijamakkan seperti ini. Ini nama dia, tuan-puan, mulhaq. Apa nama itu? Mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Mulhaq. Mulhaq ni dimasukkan, dikategorikan je. Mulhaq bi jam'i al-mudzakkar. Ya. Nak kenal dia tu, belajarlah. Dia ada perkataan dia tak banyak sebenarnya. Di antaranya, tuan-puan, ardun. Ardun, tuan-puan, ada jamak dia. Apa jamak dia, tuan-puan? Ada jamak dia aradi. Tapi ada jamak arduna. Dijadikan jamak seperti ini. Dia ada beberapa perkataan nanti, tuan-puan. Ada sebenarnya pelajaran khas untuk itu. Namanya mulhaq. Biasalah tu. Ilmu ni kan luas, kan? Mana kita nak habis, kan? Anfusa dengan ahli tu, dia tak sambung tu macam ahluna. Jadi jamak muzakkar salim ketika nasab jadi baris apa? Ra'aitul muslimina. Betul tak? Jadi apa? Jadi ya. Faham tu? Karena dia ditambahkan dengan dhamir,
maka nun dia tu hilang. Ya. Itu nama mulhaq jamak muzakkar. Jadi dia ketika mansub macam jamak muzakkar salim lah. Iaitu waw ditukar jadi ya. Mansub bil ya. Okey? Itu dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, setakat tu je lah. Mana yang faham, alhamdulillah. Tak faham, angguk-angguk je lah. Maka kelas kita ni kita gabungkan dua. Ya, Datuk. Iya, betul. Dia bukan dari asal tu. Termasuk di antaranya alamin. Alamin. Ya. Yang mana daripada alam. Itu bukan isim fa'il. Tapi Rabbul Alamin. Itu nama dia mulhaq jamak muzakkar salim. Dia diperlakukan macam jamak muzakkar salim walaupun sebenarnya dia tak layak pun. Dia di-upgrade. Apa dia tu? Jamak muzakkar salim. Ya. Ada mulhaq jamak muzakkar salim, muannas salim nanti. Tapi tak payahlah cerita hari ni. Baik. Demikiannya pelajaran kita yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri pada Allah semampunya. Pada kita semua kemaafannya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum.